wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzah, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul Jalil wa Rabbul Alamin. Segala pujian hanya tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala sebagai mudabbir. Allah Subhanahu wa taala zat yang mentadbir. Allah Subhanahu wa taala musawwir. Allah taala yang merupa-rupakan segala bentuk-bentuk apa yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cipta, Allah taala tadbir, Allah taala membentuk dia dan Allah mengatur segala urusan perjalanan kehidupan makhluk. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang, kesempatan untuk kita berada di alam dunia ini, yang mana dunia ini adalah kehidupan yang begitu singkat, sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sedang menanti, yang sedang kita melalui untuk sampai kepada negeri akhirat, iaitulah negeri yang sifatnya selama-lama, abadan abada, wahdarud dahirin, selama-lama masa zaman tu. Maka kata ulama, wal asri ni as-sa'ah, demi masa ni satu detik, satu juzuk daripada masa dikira masa. Jadi dibanding dengan akhirat yang kekal abadi selama-lama, tiada henti, tiada penghujungnya. Jadi kita sekarang menuju kepada alam yang lebih kekal. Jadi muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mendatangkan, kita wajib beramal dengan sifat syukur. Yang mana sifat syukur adalah salah satu daripada sifat mahmudah, sifatul hamidah. Kerana dalam hati kita perlu hias. Hati ni asalnya kosong. Asal hati kita adalah kosong, maka menjadi kewajipan atas kita berusaha. Yajibu 'alal insan ay yas'aya fi tazyin, fi takhliyah qalbi. Menjadi kewajipan atas insan ni bahawa dia usaha, ay yas'aya, bahawa dia berusaha, dia bekerja keras untuk tazyin, takhliyah fi qalbihi bi sifatil mahmudah. Kita kena hiasi, kita kena sunyikan hati kita ni daripada sifat mazmumah, sebaliknya kita hiasi dengan sifat tahliyah. Kita hiasi tahliyah dan tazyin, kita hiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi kalau kita mengaji kitab tasawuf, salah satu daripada sifat kepujian mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak, sekiranya kita bersepakat dengan sifat tersebut adalah sifat syukur. Lafaz sifat yang biasa kita dengar, biasa dihurai. Jadi sekarang ni bagaimana kita usaha sifat ni masuk dalam kehidupan kita. Itu kata ulama, haqiqatu syukri, hakikat syukur. Sebenarnya syukur itu zuhuru asari ni'matillahi ala lisanil abdi wa jawarihihi. Jadi hakikat syukur sebenarnya, lafaz syukur ni, kalau kita balik bahasa syukur ni terima kasih, terima kasih. Jadi syukur ni iaitulah kita menzahirkan, kita menyatakan, kita menimbulkan, kita menunjukkan asari ni'matillah, bekas ataupun kesan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, apa dia nikmat Allah?
Apa dia? Cuba kita senarai nikmat Allah. Tak boleh nak senarai. Berapa banyak nikmat Allah. Ni'mah, kalau kata lafaz dari segi lughah, dari segi bahasa, ni'matun, satu nikmat. Satulah. Contoh kita kata kita sihat. Bila sekarang ni kita sihat, kita segar, kita ada tenaga, boleh berjalan, boleh bergerak, boleh datang pejabat. Bila kita sihat, sihat tu satu nikmat. Makan nikmat lain. Nampak tak? Ada keluarga, nikmat lain. Ada kenderaan, nikmat lain. Ada jawatan, nikmat lain. Jadi sihat tu satu nikmat. Jadi kita kata nikmatun, satu nikmat. Tapi kata ulama, kalau kita belajar ilmu Arabiah, ilmu bahasa Arab, kalau lafaz tunggal, nikmatun satu lafaz, dan menunjukkan satu makna yang mufrad, kerana dia ada jamak dia. Kalau orang putih dia kata singular plural. Jadi kalau nikmat satu, jamak dia in'amun. In'am, segala nikmat-nikmat. Tu banyak. Ataupun ni'amun. Ni'matun satu, ni'amun beberapa nikmat. Jamak dia. Tapi kalau ni'matullahi, lafaz mufrad. Nikmat Allah. Ni'matun, lafaz mufrad satu. Tapi apabila idhafah dengan ada idhafat, dia hubung dengan lafaz Allah, ni'matullahi, nikmat Allah, jadi jamak pula. Dia jadi jamak balik. Jadi maknanya nikmat Allah, yakni segala nikmat Allah. Jadi apa yang ada pada diri kita ni semua itulah bekas daripada nikmat Allah. Dan hakikat syukur kata ulama, zuhuru athari ni'matillahi, zahirlah, nyatalah segala nikmat Allah Ta'ala, pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Allah bagi sihat, Allah bagi kelapangan, Allah bagi ketenangan, Allah bagi keluarga, ada isteri, ada anak-anak, ada kenderaan, ada penginapan, ada jiran, ada saudara mara, ada ilmu, ada pangkat, ada jawatan, ada kerjaya. Banyak mana nak hitung nikmat Allah, habis umur kita nak hitung. Nampak tak? Jadi kalau begitu, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, zahir ala lisanil abdi, atas lisan hamba. Nikmat Allah, alhamdulillah. Nikmat Allah. Walikulli ni'matin alhamdulillah. Dengan segala-gala nikmat Allah, alhamdulillah. Pagi-pagi sepatutnya kita dah syukur pada Allah. Pagi-pagi sepatutnya bangun pagi itu kita dah syukur dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala masih mengekalkan. Allah mengekalkan segala-gala keperluan dalam kehidupan kita. Sebelum tidur kita ada mata. Mata kita boleh melihat. Mata boleh melihat, satu nikmat. Kita ada telinga. Kita ada telinga. Uzunun, telinga. Guna telinga untuk apa? Untuk apa telinga? Mendengar. Kan? Telinga lain, mendengar lain. Telinga tu zat. Zat. Mendengar tu sifat. Dua perkara yang berbeza. Telinga, zat telinga, uzun, sifat dia sama mendengar. Kemudian lidah. Lisaniyun, lidah. Lidah kerja dia untuk takallum, berkata-kata. Nampak tak? Tangan untuk kita memegang. Kaki untuk kita berjalan khutwah. Tangan kita untuk memegang, menggenggam. Jadi kalau begitu sebelum tidur semuanya beroperasi, semuanya berfungsi. Bila bangun kita pun menggeliat, tangan bergerak, kaki bergerak, menguap pula. Jadi semua anggota tadi berfungsi balik. Jantung masih berdenyut, buka mata boleh melihat. Apa ucapan kita? Bangun pagi apa ucapan? Apa ucapan bangun pagi? Alhamdulillah. Ada tak sebut pagi tadi? Bangun-bangun alhamdulillah. Ada ke tidak? Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada pun masya-Allah lah, kan? Terlupa. Nasi itu terlupa. Jadi kalau begitu ni nikmat Allah.
Segala-gala nikmat Allah Ta'ala masih ada pada kita pun kita kadang-kadang tak berasa tu satu nikmat. Bila tidak ada barulah kita berasa susah hati, susah payah, berasa kehilangan yang besar. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka sifat syukur ni wajib kita usahakan sentiasa berasa terima kasih, sentiasa berasa kita ni berhajat kepada nikmat Allah, sentiasa merasai kita ni bersama dengan nikmat-nikmat Allah. Bila ada tangga ni, kata ulama, kita zahirkan kesyukuran tadi dengan lisan kita, lisan hamba, alhamdulillah. Tiap-tiap kali dapat nikmat, alhamdulillah. Nak naik kenderaan, bismillah, alhamdulillah ada kenderaan boleh start. Nampak tak? Maknanya kita masuk kereta, boleh kunci, boleh buka. Alhamdulillah, nampak kereta tu, alhamdulillah, aku ada nikmat kereta, ada nikmat motor. Bila buka kunci, boleh masuk, duduk, alhamdulillah, duduk pula. Kemudian bila start kereta, cek, jalan, hidup enjin, alhamdulillah pula. Nampak tak? Bila nak jalan tengok minyak tu, cukup ni sampai pejabat, alhamdulillah lagi. Berapa kali alhamdulillah. Nampak tak? Jadi bila jalan je, lampu tengok trafik, lampu isyarat, sampai kita dan kita je lampu hijau, alhamdulillah lagi. Tak kena menunggu dah. Nampak tak? Boleh sampai pejabat, cukup waktu, cukup masa, boleh khidmat kesihatan cukup, semua alat cukup, alhamdulillah. Walikulli ni'matin alhamdulillah. Berapa banyak nak bilang nikmat alhamdulillah. Nilai alhamdulillah, kita kata apa ni alhamdulillah, kuat alhamdulillah ni. Tak? Kita duk alhamdulillah, alhamdulillah, duk jabat alhamdulillah, nak pegang pen bismillah alhamdulillah, kuat alhamdulillah ni. Jadi orang jadi pelik, pasal apa kuat alhamdulillah ni? Nilai dia ulama kata, Nabi bagi tahu, at-tuhuru syatrul imani. Tuhur, kebersihan itu suci. Tuhuru syatrul iman, suci itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan ucap alhamdulillah, sekali kita ucap alhamdulillah, tamlaul mizani, memenuhi mizan Allah. Yang kita berasa payah nak ucap alhamdulillah, berasa segan, sampai orang pun mengata ni apa ni, kejap-kejap alhamdulillah, alhamdulillah. Dah tu kalau kita masya Allah, kuat masya Allah pula dia ni, kan? Jadi kalau kita kata alhamdulillah pun orang pandang lain macam apa ni, kuat sangat tahmid, alhamdulillah. Nilai dia Nabi kata memenuhi mizan. Mizan ni bukan mizan dunia. Kalau tahu dunia ni tak muat. Mizan Allah, timbangan Allah, neraca Allah, barang akhirat. Jadi kata ulama, gambaran mizan ni, li'annal mizana awsa'u mimma bainas sama'i wal ardi. Mizan Allah nak timbang, fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang thaqulat, sikol, berat, mawazinuhu, oleh timbangan-timbangannya, fa huwa fi 'aisyati radiyah. Timbangan berat dengan mana berat daripada kejahatan, berat kebaikan daripada kejahatan, berat kebaktian daripada kemungkaran. Yang berat ni kebajikan dia, fa huwa fi 'aisyati radiyah. Dia tu dalam 'aisyah, dalam kehidupan radiyah, Allah redha dia. Jadi mizan ni yang Allah Ta'ala beritahu, mizan-mizan ni kata ulama, mizan Allah ni lebih luas daripada langit dan bumi. Ausa' bukan sama, ausa'u lebih luas, mimma bainas sama'i wal ardi, daripada apa yang ada pada langit dan pada bumi ni. Mizan timbangan esok lebih luas, besar lagi. Itulah nilai satu alhamdulillah di dunia ni. Jadi kata ulama lagi, kalaulah tahmid kita tadi jadikan satu lembaga, alhamdulillah jadikan satu lembaga, jadi benda, jadi makhluk, maka dia memenuhi langit bumi. Itu satu alhamdulillah. Bayangkan kalau kita lepas semayang je, subhanallah, 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 alhamdulillah 33 kali Nabi suruh, kan? Berapa banyak punya nilai ganjaran ni, tak boleh kita nak fikirkan. Ganjaran yang Allah Subhanahu Taala nak bagi pada kita.
Jadi begitulah keadaan kita apabila kita syukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita alhamdulillah, kita mengiyakan ia daripada Allah ilmu, dan jawarih dan anggota kita pun mengiyakan dengan nikmat tadi. Kita melakukan segala, menggunakan segala nikmat tadi untuk kebaktian, kebajikan, untuk kebaikan yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat kita. Ni kita nak usahakan bagaimana nikmat tadi kita gunakan sebaik mungkin. Jadi sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu maka ulama bahas lagi, dia kata innasyukra min a'lal manazil wa qad amarallahu bihi. Sesungguhnya syukur ni, kita berasa terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi kata asyukru nisful iman. Syukur ni sebahagian daripada iman. Orang tak bersyukur, apa yang ada dia tak puas hati. Yang ada sekarang ni tak puas hati. Nak terima kasih tak, berasa tak puas hati. Sepatutnya bila orang bagi sesuatu, ya, orang jamu kita ke, orang bagi hadiah pada kita, pertama ucapan kita apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah ke terima kasih? Alhamdulillah, mukmin. Kalau orang Melayu ke, orang awam terima kasih, tak ada alhamdulillah. Sepatut mukmin alhamdulillah, jazakumullahu khairan jaza, syukran. Nampak tak? Tu adalah Islamik sikit. Alhamdulillah, jazakumullah, jazakallah. Tu. Jadi kalau terima kasih tu tak jadi ucapan syukur. Terima kasih maknanya dari segi Islam lah, Islamik sikit. Jadi alhamdulillah, tahmid. Jadi kalau begitu, apabila orang bagi sesuatu pemberian walaupun memang tidak mencukupi, kita kata tak memada untuk keperluan kita, tapi nikmat dah tu alhamdulillah. Kata Nabi bagi tahu, walaupun kita ni umpama dapat makanan daun yang dimakan ulat sekalipun. Kalau sayur tu jenis tebuk sini, ulat tebuk dah, makna dimakan ulat, itu pun alhamdulillah. Maknanya masih lagi menunjukkan satu tanda Allah Ta'ala masih mengingati kita. Kalau langsung tak ada, tak boleh buat apa-apa. Jadi ada maknanya tak sempurna, ada yang terbaik, ada sayur yang lebih baik, ada yang lebih mahal. Tapi yang sikit pun tanda Allah masih ingat pada kita. Maka alhamdulillah, wajib lagi syukur begitu. Apa lagi kalau kita lebih, nikmat yang Allah bagi tadi yang sempurna, kita tak guna pun jadi satu tambah jadi kemewahan pula. Ni lagi-lagilah kita wajib bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu setinggi-tinggi manazil, kedudukan. Syukur ni sebahagian pada sifat yang setinggi-tinggi kedudukan. Wa qad amarallahu bih, yang telah memerintah oleh Allah Ta'ala dengan syukur. Setiap kita ni wajib kita bersifat syukur. Setiap diri kita ni wajib bersifat syukur. Saya kena bersyukur apa yang ada sekarang ini. Jemaah sekalian pun kena syukur apa yang jemaah ada sekarang ini. Nampak tak? Wajib sifat syukur. Kalau sebelum ni kita berasa tak setuju, berasa nak protes apa ketentuan Allah, tu kita istighfar lah. Tak layak, tak patut kita nak komplain, tak patut kita nak pertikai, i'tirad. Apa saja anugerah Allah tak patut. Dah apa Tuhan bagi pada kita, itulah kita ambil, terima, kita guna pakai. Cuma kita boleh usaha. Boleh usaha maknanya nak upgrade kita, kedudukan kita nak naik lagi, sikap kita nak lebih baik, itu boleh usaha. Tapi yang ada setakat ini kita syukur dulu. Begitu keadaan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, menyuruh kita dengan syukur, wa naha an diddih, dan Allah Ta'ala menegah kita daripada lawan syukur, iaitu kufur. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak setuju, kita pertikai. Wasna ala ahlih wa wasafa bih, dan Allah Ta'ala memuji atas ahli-ahli yang syukur. Siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala puji dia, Allah ucap baik. Wala takum minal kafirin, jangan jadi orang yang kufur. Wala takfurun, jangan kamu jadi orang yang kufur. Jadi Allah puji orang-orang yang syukur. Kita pun minta, Allahumma ja'alna minasyakirin, ya Allah jadikan aku ni orang-orang yang bersyukur. Kena minta.
tak dapat mudah-mudah. Syukur ni tak dapat mudah-mudah. Macam mana sabar tak datang mudah-mudah, kita kena usaha ajar, jangan marah, kena ajar, tarbiyah. Kerana dia sifat hati, kena ajar juga syukur apa yang ada. Wa wasafa bihi, dan Allah mensifatkan dengan sifat syukur ni khawasa khalqih, akan ciptaan dia, hamba-hamba dia yang khusus. Maknanya kata ulama di sini, tidak semua manusia boleh dapat sifat syukur. Berapa ramai yang kufur dengan Allah. Manusia kalau dibagi dua wadi emas, nescaya tidak mencukupi. Bukan ulama kata ni, Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu kalau ada 2 lembah emas tak cukup, nak yang ketiga. Sifat manusia. Kalau syukur betul-betul lah, tak guna semua. 2 lembah emas, 1 tu cukup, tak habis pakai 7 keturunan. Tapi sifat manusia ni dia tak cukup. Nak lagi. Pakai dah. Jadi kalau begitu Allah Ta'ala bagi sifat syukur ni pada hamba-hamba yang tertentu. Khawas. Wa wa'ada ahlahu, dan Allah menjanjikan ahli-ahli syukur bi ahsana jazaihi, dengan sebaik-baik balasan. Siapa yang bersyukur tadi, Allah Ta'ala menjanjikan dengan sebaik-baik balasan. Jadi habuan dia tu kebaikan. Wa ja'alahu sababan limazidi min fadlih, dan sebab syukur pula Allah Ta'ala tambah rezeki, nikmat yang sedia ada tadi Allah tambah. Itu janjian Allah apabila kita bersyukur. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang ni Allah beri kesihatan kepada kita, Allah beri keafiatan kepada kita, Allah bagi keamanan kepada kita. Tak ada siapa-siapa nak ganggu. Tak ada kita turun bangunan nanti orang nak tangkap kita. Tak ada. Kita nak masuk rumah orang nak tangkap kita. Tak ada, aman. Nak pergi masjid bila-bila pun boleh. Betul tak? Nak pergi 5 waktu pergi berjemaah masjid, tak ada siapa nak sekat kita. Tak serupa di Palestin sana. Tak selesai sana. Bila-bila masa. Nak pergi pukul 1 pagi i'tikaf pun tak ada siapa sekat. Betul tak? Tak ada pengurusi kata no entry pukul 1 pagi. Tinggal lagi kunci je. Ni masalah. Kita nak masuk masjid, masjid kunci. Terpaksalah kau nak cek masjid lain. Tapi yang masjid tak kunci, terbuka bila-bila masa. Maknanya aman, keamanan. Jadi nak buat ibadah, ketaatan kepada Allah, banyak mana kita nak buat, bagaimana kita nak buat, bila masa kita nak buat, di mana kita nak buat, atas diri kita. Jadi orang yang syukur, dia akan guna sebaik mungkin, sebanyak-banyak daripada masa dia, harta dia, tenaga dia untuk ketaatan kepada Allah. Ini orang soleh, orang mukmin. Kalau sedikit, cara sedikit, banyak, cara banyak. Itu kata ulama, qalilun. Amal yang sedikit tetapi qalilun daimun khairun min kasirin munqati'in. Qalilun daimun, yang sedikit tapi berkekalan. Qalilun daimun khairun min kasirin munqati'in. Lebih baik, lebih bagus daripada yang banyak tapi yang terputus. Banyak tapi terputus. Kita sedikit masuk tabung 20 sen satu waktu. Tapi berterusan 20 tahun. Kan? Buat sembahyang sunat, lepas fardu buat sembahyang sunat 2 rakaat. 2 rakaat ni muakkad. Memang kuat. Cuma waktu apa tidak ada sembahyang sunat? Ba'da asar. Bahasa Arab. Ba'da asar. Selepas asar tidak ada ba'diyah. Tapi nak buat boleh qadha qabliyah. Nampak tak? Qadha qabliyah. Kita ni datang terus qomat fardu asar, biasa kita buat qabliyah. Kan? Sembahyang sunat sebelum fardu biasa kita buat. Tiba-tiba datang dah qomat, kita buatlah fardu asar, lepas tu salam, doa, buat sunat qabliyah, qadha. Aku solat sunat asar qabliyah qadha. Mana boleh ulang, bukan buat ba'diyah, ba'diyah tak ada. Tidak ada waktu asar, kemudian tidak ada waktu subuh. Kan? Subuh pun tidak ada ba'diyah. Zuhur ada tak? Zuhur ada. Maghrib ada, isyak ada. Kita buat tak? Buat alhamdulillah. Kalau tak buat masya-Allah. Nah, innalillah.
Tu sebut dalam kitab dan kita maklum. Lepas zuhur, lepas asar, siapa buat, kalau lepas asar dia buat ba'diyah, bid'ah, sesat. Tak ada syariat. Tak boleh lah mereka-reka amalan yang tidak ada. Nabi pun tegah, ada hadis-hadis melarang 5 waktu tahrim. Melainkan sampai maghrib nanti boleh lah. Jadi kalau begitu, kita buat yang sunat ni tanda syukur. Orang yang syukur ni banyak yang sunat dia buat. Fardu ni tak perlu bahas dah. Fardu ni tak perlu nak hujah panjang-panjang dah. Wajib masing-masing kena buat. Kewajipan. Yang sunat ni yang kita lebih ekstra. Suka rela buat yang sunat. Ni tanda syukur kita meningkat. Syukur ni apabila kita buat yang sunat. Yang sunat ni banyak, maka jadilah orang yang bersyukur nikmatnya lebih. Tak wajib. Tak buat tak salah, tak berdosa, tapi kerana nak berterima kasih dengan nikmat Allah. Jadi faedah as-sunanu ar-rawatib, kata ulama, as-sunanu ar-rawatibu, sunat-sunat rawatib ni, dia ni takmilu biha ma naqasa minal faridah. Apa yang kita buat sunat ni akan mensempurnakan, takmilu, dia akan kamalkan ma naqasa minal faridah, apa yang kurang daripada yang fardu. Jadi kalau kita lihat segala amalan fardu ada yang sunat dia. Kita ada solat fardu, ada tak solat sunat? Ada solat sunat. Solat sunat ni menampung yang fardu. Kemudian kita ada siam, puasa bulan Ramadan, ada tak puasa sunat? Ada, kan? Puasa sunat mingguan ada, puasa sunat bulanan ada, puasa sunat tahunan ada. Mingguan Isnin Khamis, tiap-tiap minggu boleh buat, sunnah Nabi. Kalau bulanan Ayyamul Bid, hari-hari cerah. Hari-hari cerah. Mana cerah? Makna bulan mengambang. Kalau kalender Islam 13, 14, 15 bulan. Tiap-tiap bulan ni wirid. Kalau orang yang rajin lah, itu dipanggil puasa bulanan. 13, 14, 15 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kemudian tahunan puasa Arafah. Puasa 10 Muharram. Jadi ada puasa yang mingguan, bulanan, tahunan. Maknanya puasa sunat ni nak menampung yang fardu. Jadi tahniah pada jemaah yang telah selesai puasa Syawal, kan? Ada yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan sampai destinasi. Sampailah, mudah-mudahan sempat lagi. Tapi dia puasa-puasa Isnin, Sabtu, Ahad dia cuti. Tak boleh puasa banyak ni. List senarai nama ni banyak nak pergi ziarah raya, open house. Sabtu Ahad cuti kejap. Dia transit. Lepas tu nak sambung perjalanan puasa 6. Ada Saki Baki ni minta biar sempat. Yang puasa-puasalah tahniah. Tapi masalah kita jadi adat kebiasaan kita ni di Malaysia secara umumi, sepatutnya raya kita, raya dalam kitab, bila kita raya? Aidilfitri bila raya? 1 Syawal. Betul? Tak pasti pula. 1 Syawal. Sebulan Ramadan sama ada 29 atau 30 hari raya. 1 Syawal. Okey, baik. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kan? Takbirlah. Masuk maghrib tu dah selesai Ramadan, takbir, rayalah. 1 Syawal. Hari raya kedua dah puasa. Itu dalam kitab. Nampak tak? Dalam kitab kata raya 1 Syawal, tapi kita raya. Kita raya bulan Syawal. Bukan 1 Syawal, bulan Syawal. Gomo sebulan. 1 hari puasa, 1 hari raya. Ni ada lagi raya tak habis lagi. Dah. Tu sambut hari raya. Pada hari raya habis dah. Sambut jamuan. Jadi muslimin dan muslimat, kesyukuran kita. Tu maka puasa fardu ada puasa sunat, haji fardu ada haji sunat, zakat fardu ada zakat sunat. Zakat atau sedekah, sedekah wajibah iaitu zakat fitrah. Sedekah tatawwu', sedekah sunat tiap-tiap hari boleh sedekah. Maknanya nak cover balik amalan fardu. Tu maka Nabi ajar lepas sembahyang kita tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, jangan tinggal. Tapi kalau biasa zuhur tak buat dah. Ada? Tak buat. Tak apalah, tak sempat, tapi tak boleh salah imam. Kalau saya jadi imam pun insya-Allah saya tak buat juga nanti. Tak buat nisbah berjemaah, tapi personal tu buatlah. Mungkin masyakoh nak naik pejabat apa semua, nak ra'i semua ni.
benda sunat. Jadi kita nak tengok juga maslahah dengan masa tuan-tuan nak masuk pejabat. Jadi kalau biasa Zuhur mungkin imam tak baca, padahal tu kuat tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Kalau kita di kampung, di masjid, lepas isyak biasa imam tak buat. Lepas kuliah panjang-panjang, tasbih tak baca. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullah 3 kali, Al-Fatihah, terus doa. Tapi waktu tak habis, maknanya secara personal kita duduklah, bacalah tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Dan Nabi kata bacalah ayat kursi 1 kali. Faedahnya tidak ada yang menegah dia masuk syurga melainkan kematian. Kata ulama, siapa macam mana dia ni boleh masuk syurga? Amal dia ayat kursi. Kalau dia berterusan berterusan baca ayat kursi lepas daripada sembahyang, boleh masukkan dalam syurga. Berterusan, kemudian jadi ismah, pemeliharaan antara 2 sembahyang. Ini tak wajib kita mesti dengan imam, tak wajib berjemaah. Kalau imam tak buat, mungkin nak ra'i semua jamaah, mungkin ada masyakkah, kita personal duduklah baca ayat kursi. Itu kaifiah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ibadah kita ni yang paling besar, sembahyang. Sampailah Nabi kata as-solat nahrun, as-solatu nahrun, sembahyang tu adalah sembahyang adalah sungai. Nahrun minat toharoti wa maghfiratin, sembahyang daripada kesucian dan juga pengampunan. Orang sembahyang terus dia tu dapat ampunan Allah. Orang yang sembahyang dia tu bersih zahir batin. Zahir dia ambil wuduk, kalau dia junub dia mandi, ambil wuduk, bersih zahir. Jadi suci pada zahir dan batin orang yang solat. Kemudian maghfirah, siapa yang solat dapat ampunan Allah. As-salatu hifzun wa amanun lil abdi fid dunya wal akhirah, sembahyang itu adalah keamanan dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba dunia dan di akhirat. Tu maka siapa yang pelihara sembahyang dia, Allah pelihara kehidupan dia. Dan siapa yang tak jaga sembahyang, memang kehidupan dia akan huru-hara. Kehidupan dia haru biru. Kehidupan dia gelisah, susah payah. Siapa-siapa pun. Baik pemimpin, baik rakyat, senang ke susah, kalau tak jaga sembahyang ni memang masalah. Kalau dunia ni nampak selesa, akhirat tu confirm bermasalah. Pertama sembahyang akan ditanyakan. Yaumal qiyamah as-salah fa in saluhat saluhasa iru amali. Kalau baik sembahyang, maka semua amal dia jadi baik. Tu maka tadi dapat satu mesej. Jadi kawan kita hantar, dia kata kalau tertinggal telefon, mungkin ada sahabat-sahabat jemaah pun mungkin dapat. Kalau tertinggal telefon, handset dia tertinggal lah, pergi mana-mana, keluar jumpa kawan ke kedai ke, pergi pejabat terlupa telefon, dia jadi menggelabah, takut, susah hati. Tapi kalau sembahyang tertinggal, tak ada berasa susah hati. Nampak tak? Tertinggal sembahyang ni lewat, tak ada. Tapi kalau telefon tinggal ni, boleh patah balik. Boleh patah balik, ambil telefon sampai pejabat dah. Mungkin mustahak. Tapi kalau waktu masuk waktu sembahyang, nampak masjid tak peduli. Tengok nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tu jadi apabila begitu, baru Allah pelihara kita. Bila jaga sembahyang, semua saluran kita Allah akan pelihara. Rezeki kita, pasal datang takwa. Bila datang sembahyang betul, dapat cegah fahsyat dan mungkar. Bila fahsyat mungkar ni dapat dipelihara, kita jadi orang yang kebaikan. Muhsinin, orang ihsan. Buat baik betul lah. Kerana apa? Punca daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak timbul lah 2.6 bilion tiba-tiba derma. Kita nak terima tu berat, nampak tak? Masuk akal ke, nak masuk logik tak apa nak terima. 2.6 bilion jadi derma. Ada orang kira, dia kira 2.6 bilion ni kalau satu hari 5,000, satu hari 5,000 dia kata lebih kurang 1,400 tahun. 1,400 tahun daripada zaman Nabi lagi, tak habis lagi. Bayangkan, nak cukup 2.6 bilion, satu hari 5,000. Wallahu a'lam bisawab ala haqiqatihi. Hakikat dia wallahu a'lam. Kalau kita betul-betul takwa kepada Allah, sahabat Nabi nak masuk makanan susu daripada duit habuan upahan dia bernujum,
bertenung nasib. Dia jadi bomoh. Ada bomoh-bomoh ni yang tak dibenar pada syarak. Kaifiah dia mungkin tak betul. Bila dia dapat habuan macam tu, sahabat ni nak minum, Nabi pun nak minum, tak boleh, muntah balik. Pasal Allah pelihara. Orang yang bertakwa Allah pelihara dia. Tak masuk dalam perut dia sumber yang syubhat, sumber yang haram. Tapi kalau Allah tak pelihara satu orang, masuk yang halal, masuk haram, masuk syubhat, semua masuk. Ini Allah tak pelihara. Jadi kalau begitu punca daripada takwa, daripada amal kita, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tu maka Allah Taala firman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah sekalian kamu dalam fis-silmi. Fis-silmi ulama syarah pada lughah Arabiah, fis-silmi ay al-islami, kamu masuk dalam Islam. Masuklah kita, saya sendiri, jemaah sekalian, masuk dalam Islam itu maknanya sekarang kita luar dari Islam. Nak kena masuk. Tu isyarat udkhulu, dukhul, masuk. Kita duduk luar. Nak masuk Islam. Kemudian masuk tu bagaimana? Masuk tangan saja ke? Masuk kaki saja ke? Ataupun tengok saja? Pandangan saya dah masuk dah. Bila isyarat Allah Ta'ala suruh masuk dalam Islam kafatan. Kafatan tu kena syarah pula. Kafatan, buka kitab lughah, dia kata jami'an, sekaliannya. Masuk Islam sekalian. Tiap-tiap orang, setiap orang masuk Islam. Kemudian kita satu orang masuk sekalian, daripada ujung rambut minar ra'si ila qadamai, ujung kaki ujung rambut masuk dalam Islam. Masalah imaniyah, keyakinan kita, yakin pada Allah. Masalah ibadah kita, cara Islam. Muamalah kita, cara Islam. Jual beli, cara Islam. Jual beli yang tidak sah, tak cukup syarat, kena ulang, pulang balik barang, terima balik duit, akad balik. Kalau zakat tak betul, zakat kita bagi bukan mustahik, ingatkan dia miskin, rupanya kaya, kena qada balik zakat. Haji yang tak sah, ulang balik. Maknanya pada ibadah cara Islam. Muamalah, jual beli, munakahah cara Islam. Ni pakaian pun macam-macam pakaian. Cara rambut tak menunjukkan ciri-ciri Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia kaum itu. Cara kamu hidup kamu begini, ada tak ciri-ciri yang bukan Islam? Kemudian ciri-ciri yang takhasus, memang khusus pakaian dia. Semua orang dia, kaum dia pakai begitu, dah panggil takhasus, dia khusus. Kita pakai juga, confirm kita daripada golongan dia. Jadi Islam ada cara dia, buat apa nak cari cara lain? Imaniyah, muamalah, muasyarah, munakahah, semua amalan juzuk ataupun anwa' Islam ini kita amalkan, maka dinamakan kafatan, sekaliannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut perturutkan langkah jejak langkah syaitan. Syaitan ni kata ulama, tazyin ilal khair ila syarri. Syaitan ni akan menghias-hias kepada kejahatan. Tazyin ila syarri wal qabaih, kepada yang qabih, yang buruk-buruk, syaitan akan ajak. Kemudian dia tu ad-da'wah ilal batil, syaitan akan mendakwah kepada kebatilan. Maka bila masuk Islam sekaliannya, hurai panjang tu. Huzaifah bin Yaman kata Islam ni 8. Islam ni bila kata Islam masuk sekalian, kafatan, hal keadaannya sekalian. Cara masuk tu sekalian. Kalau Arab dia kata kafatan, jadi hal. Kelakuan masuk tu bagaimana? Sekalian. Kalau kita belajar lughah Arabiah, Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid, raqiban, hal keadaan Zaid itu mengendarai, naik kenderaan. Jadi baca raqiban, baca baris atas. Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid, raqiban, dia tu naik kenderaan. Udkhulu fi silmi kafatan, kamu masuklah Islam itu, cara masuk tu sekalian. Hal kamu masuk tu sekaliannya. Faham situ? Jadi kalau begitu memang payah. Kalau kita tak melangkah, tak sampailah. Tak melangkah, tak masuklah. Jadi begitu nak amal Islam ni berhajat kepada ilmu, berhajat kepada kekuatan kita. Macam mana Islam yang sempurna datang dalam kehidupan kita, daripada zahirnya, batinnya, imannya, ibadahnya, muamalahnya.
Bukan sekadar nama, tapi Nabi kata akan datang satu zaman Islam hanya tinggal nama. Alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu. Nama tu nama Nabi dah. Tapi kalau tak usaha atas amalan Islam, maka Islam tak datang. Jadi banyak pecahan Islam ni yang perlu kita fahami. Nak fahami ni kita perlu belajar. La tasihul ibadah bidunil ilmi. Tidak sah ibadah melainkan dengan ilmu. Ibadah kita takkan sah kalau tak berdasar, tidak berpandu, tidak berpedomankan ilmu. Al-ibadatu wal ilmu la yanfa'ani illa bil ikhlasi. Dan ibadah yang kita buat, segala-galanya ibadah dan ilmu yang kita pelajari, kata ulama, la yanfa'ani, tidak bermanfaat keduanya illa bil ikhlasi, melainkan dengan ikhlas. Sempurnakan dengan ikhlas. Sedekah sedikit pun ikhlas, sedekah banyak pun ikhlas. Kita buat amal banyak pun ikhlas, buat yang sedikit pun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, perkongsian kita dapat saya sendiri amalkan, kita jadikan satu pedoman, dan kita sampaikan panjang-panjangkan kepada saudara kita yang tidak ada bersama kita, insya-Allah. Jadi kutipan hari ini Jawatan Kuasa Surau sediakan untuk saya bawa balik pondok lah, insya-Allah. Esok saya akan balik pondok. Jadi pengajian di sana, khidmat di sana, maknanya kebajikan untuk guru pondok sana. Wallahu ta'ala alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.